Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafiq. Hari ni kita nak unboxing dan review sikit pasal kerusi IKEA yang model Marcus. Jom kita start. So, step yang pertama yang perlu kita buat adalah kita kena pasang roda kerusi kita tu dekat kaki dia. So, ada 5 roda yang perlu kita pasangkan. So, tak perlu ada skru ke apa ke, just masukkan dalam lubang yang ada lah dekat kaki tu. So, korang boleh tengok juga benda ni dekat manual yang disertakan dalam kotak. So, korang check lah, tak ada masalah pun. Next adalah yang paling penting. Kita perlu pasangkan ni punya apa ni, yang kita dalam kerusi ni, dia punya main brain lah. Dia punya lever ataupun lever untuk naik dan turun kerusi, untuk adjust dia punya semualah. Dia punya main dia. So benda ni kita kena pasang dekat bawah kerusi kita. So dia perlukan 4 skru. So korang boleh refer dalam manual tu skru apa yang nak pakai. So simple je, just masuk skru dan ketatkan dengan screwdriver ataupun dia punya alat tu lah yang dibagi dalam kotak tu juga. Ni bagi saya step yang agak susah. Kita nak pasangkan seat bawah tu dengan tempat sandar. So dia ada 3 skru yang perlu kita skrukan. So jadi nak nak pasangkan pelit yang dekat kerusi bawah tu, yang punya kita punya tempat duduk tu dengan tempat sandar tu, dia agak sempit. Dan juga nak align kan, maksudnya lubang tu nak masukkan skru tu agak susah. So kalau korang ada pembantu yang boleh tolong, lebih mudah lah kerja. Sebab dia punya tempat duduk tu, dia punya tempat duduk bawah tu memang berat jugalah. So memang struggle nak buat. So apa yang saya buat, saya menggunakan kaki. Kalau anda tengok, kalau korang tengok, saya gunakan kaki saya untuk saya adjustkan supaya lubang tu dia jadi align dengan lubang yang lagi satu. So senang masuk skru.
Okey, yang ni pun bagi saya agak susah nak pasang dia punya skru tu. Disebabkan tools yang dibagi tu nak kata spanner ke screwdriver kan, dia punya tu agak kecil dan orang kata nak pusing tu dekat kawasan tu agak sempit. So memang susah dan agak orang kata leceh lah nak pasang benda tu. Kebetulan saya ada tools lah, macam dia macam screwdriver juga tapi dia ada ratchet tau. So ratchet tu dia macam bagi memudahkan kerja kita lah. Kita tak perlu pusing dia orang kata 360, kita pusing sikit pun dia macam ratchet. So ada benda tu lebih memudahkan kerja saya lah untuk pasang skru dekat plate ni. Kalau korang tak ada, boleh juga pakai yang IKEA tu bagi. Jadi dia agak susah sikit lah nak buat. Okey, kita dah siap pasang dia punya tu. Dah siap pasangkan antara dia tempat duduk bawah tu dengan tempat sandar. So kita nak kena cantumkan pula dengan bahagian kaki kita tu, bahagian kaki kerusi. So kerusi ni bila dah cantum dia agak berat. So kalau ada orang yang boleh tolong, minta tolong. Dekat saya tak ada orang tolong. So boleh lah angkat, tapi agak struggle sikit lah. Okey, seterusnya kita kena pasang pula dia punya armrest. So armrest dia simple je, pakai 2 skru untuk setiap bahagian. So korang boleh gunakanlah skru yang dia bagi tu. Make sure jangan hilang lah. And then gunalah alat yang dibagi tu. Macam saya pakai saya punya tool sendiri pasal saya punya senang kan. Okey, itu saja. Okey, dah siap pun kita pasang kita punya kerusi. So lebih kurang 30 ke 40 minit jugalah nak pasang kerusi ni. Okey, next saya akan tunjukkan features dan dimension kerusi ni. Okey, so sekarang kita tengok dia punya dimension dan kenapa saya pilih IKEA Marcus ni berbanding dengan kerusi gaming. Okey, sebelum tu kita tengok dimension dulu. Kita tengok dimension dia lebar dia. Sekejap saya ukur dulu. Dia punya lebar tempat duduk ni daripada hujung sini ke sini lebih kurang 52 cm. Kalau korang tengok 52 cm 52 cm. So korang boleh bajet lah berapa lebar dia. Okey, kedalaman dia pula. Okey, kedalaman dia daripada sini lah, sini sampai sini. Ukur dulu. Lebih kurang 45 ke 46 macam tu. Tengok tu 45 ke 46. 45 ke 46 macam tu lah. So korang boleh agak lah dia punya dimension untuk tempat duduk dia. Okey, kita tengok dimension. Sebab inilah yang kata dia punya bentuk kerusi, dia punya tempat duduk ni berbeza sikit lah berbanding dengan kita pakai kerusi gaming. Kalau kerusi gaming dia boleh pada bucket tau. So bucket dia ada macam satu orang panggil wing kat tepi ni. So benda tu saya tak suka sebabkan saya suka lipat kaki. Saya suka lipat kaki ke atas dekat kursi ni. So saya risau kaki saya nanti terkena dekat dia punya wing tu. Kalau wing tu lembut tak apa. Ni takut kursi dia punya wing tu dia ada frame tau. Saya tak tahulah sebab saya pun tak pernah pakai lagi kursi gaming.
banyakkan apa yang saya tengok je lah, review-review semua. So benda tu kemungkinan akan melanggar dengan saya punya kaki. Bagi saya lebih selesa sikit lah, sebab dia tak ada melengkung dan dia tak, orang kata kalau kursi bucket tu dia macam fit dengan peha kita kan. Itu antara sebab apa saya pilih kursi IKEA ni. Okey, kedua adalah kalau korang boleh nampak dekat sini, dia ada lumbar support. Lumbar support lah. Kalau kursi gaming pun ada juga lah yang lumbar support. Tapi ada yang jenis, kalau yang high end punya yang harga 1000 ke atas, kalau korang tengok dia ada yang lumbar support yang boleh adjust. Ada juga yang dia letak apa? Yang letak bantal je untuk support kita punya belakang. Okey, yang seterusnya, yang sebab apa saya pilih IKEA ni kerusi, disebabkan dia punya belakang ni dia buat daripada mesh ataupun dia ada lubang-lubang ni macam ni. Dia boleh nampak kat belakang tu. So sebabkan bilik saya ni tak ada aircon dan panas, sebanyakkannya saya pakai kipas. So dengan ada benda ni, so angin ataupun udara boleh lalu lah. Ada pengudaraan yang baik lah. Depan ni ada headrest. Headrest dia macam tak ada yang boleh adjust lah. Ni headrest dia static je. Ni okey. Dan kalau tengok dia punya armrest lah. Armrest ni dia static, tak boleh gerak. Dia tak macam kursi gaming lah yang ada 2D lah, 4D, 3D semua kan. So ni static dan dia ada lapik dengan leather punya pad lah. Agak lembut lah berbanding kalau korang beli yang lagi satu punya jenis IKEA ni, yang warna grey ni, yang kainnya, yang dia punya sini armrest ni dia buat dari plastik. So kalau yang leather ni dia buat daripada, dia ada pad lah dan lembut sikit. Okey, apa lagi? Okey, dimension ni dah ambil. Kalau nak tengok dimension yang dia punya atas lah, sesuai tak untuk korang yang tinggi dia macam mana? Okey, ni saya tunjukkan dia punya ketinggian ni 82. Okey, lebih kurang so 82, 83 betul. Ni sorry terbalik kan, supaya korang boleh nampak jelas lah. So tinggi dia 82 cm. Okey, tengok lebar dia punya daripada sini lebar sini pula berapa Okey, daripada sini ke sini lebar dia lebih kurang 42 cm. Sini 42 cm. Okey, lepas tu sama lebih kurang bawah ni lebih kurang 48. So dia lebih lebar sikit lah. Dan kata kenapa juga saya ambil kursi ni berbanding dengan kursi gaming. Kalau korang tengok kursi gaming, kebanyakan belakang ni dia macam bucket seat kan. Bucket seat ni design memang orang kata dia memang fit dekat belakang kita. So memang tak boleh, bukan tak boleh gerak, boleh gerak lah. Kalau cari yang besar sikit boleh gerak sikit lah. Cuma yang ini kita tak ada wing tepi ni, so boleh lah bergerak bebas. Dan lagi satu sebab design dia nampak macam tak terlampau menyelah sangat orang kata tak nampak macam kursi biasa. Dia santai-santai, relax macam tu je. Kata tak ada terlampau menonjol. Itu saja. Apa lagi kelebihan dia? Macam masa dia boleh incline lah. Dia boleh incline ke belakang. Dan dia tak boleh orang kata kursi ni, kalau ada setengah kursi gaming, dia boleh belakang ni boleh sampai 120 darjah lah, 180 semua kan. Cuma ni tak boleh. Yang boleh adalah dia boleh rocking. Dia rocking dan boleh lock. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, features yang biasa kalau kita beli kursi macam ni, macam biasa boleh turun. Ini paling rendah lah ni, boleh naik tinggi lah. Tinggi, so memang tinggi. Kalau saya yang tinggi 180 pun, kalau tengok bawah, kaki saya
saya agak tinggi lah. Tengok dia macam tengok tinggi juga kalau berbanding kursi biasa. Dia tinggi, dia turun rendah, so dia boleh incline ke belakang macam ni. So incline dia tak adalah macam terlampau incline sangat. So just biasa-biasa je. So dia ada rocking kat lah ini. So rocking punya features, and then rocking ni pun boleh lock. So dia boleh lock lah. Tu lock dia. Dan kalau kita straight kan pun dia boleh lock. Tak boleh. Okay, dia lock. Okay, dan dia punya rocking punya ni, dia punya kata rocking punya nak rasa lembut ke nak keras sikit pun dia boleh adjust kat bawah. Dia boleh adjust kat bawah ni. Korang tengok kat sini. So korang boleh adjust lah, nak clockwise ke anti clockwise ke. Kalau clockwise, kalau korang duduk lepas tu korang pusing dia clockwise, dia akan lebih keras lah. Maksudnya bila dia nak menyandar tu dia keras sikit, kena kuatkan sikit lah. Ataupun korang boleh buat anti clockwise, dia lembut sikit untuk rocking punya features. Okay, itu adalah features yang boleh saya cakap lah tentang Marcus punya IKEA Marcus punya kursi. So itu sajalah features dia. Okay, kerusi ni sesuai untuk siapa? Okay, kalau anda duduk dalam bilik yang panas, tak ada aircon, so saya memang sarankan anda ambil kursi yang jenis macam ni, sebab dia ada mesh belakang ni. So dia ada pengudaraan yang bagus untuk belakang anda. So belakang anda takkan berpeluh lah. Dan kalau duduk lama-lama pun sesuai. Okay, lagi satu disebabkan kursi ni dia bagi saya lah, saya punya preference, dia nampak macam tak terlampau menonjol. So biasa je. So nampak okey lah. Kata berbanding kursi gaming nampak macam wah gah kan. Tahu lah ni mesti kursi gaming kan. So ini macam low profile sikit. Dan seterusnya adalah disebabkan dia punya warranty 10 tahun daripada IKEA. So itu sajalah review dan unboxing daripada saya kerusi IKEA Marcus. So kepada anda yang berminat nak beli, boleh klik link di description. Saya ada letakkan link description pasal produk ni. Saya beli ni bukan direct daripada IKEA, saya beli dengan personal shopper. Sebabkan saya duduk jauh. Dan IKEA, nak pergi ke IKEA jauh. Dan sekarang PKP, tak boleh nak rentas negeri. So itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.